cara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi. Menyesal ku melupakanmu hidup ini. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal
علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Cek 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara 1 2 3. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya meneruskan kalam saya nak minta tuan-puan respon dulu. Suara saya dengar baik ataupun sangkut-sangkut tuan-puan? Tuan-puan dengar suara saya macam mana? Crystal clear ataupun ada sangkut-sangkut dan sebagainya? Mohon respon dahulu. Sebab tadi ada sedikit gangguan masalah internet lah. Jadi saya nak kena dapatkan respon tuan-tuan perempuan dulu. Harapnya baik lah. Kalau tengok pada saya punya monitor ni nampak macam okey. Tapi saya nakkan kepastian daripada tuan-tuan perempuan dulu. Crystal clear. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, so beberapa orang dah kata clear ni. Alhamdulillah. Mana kata okey lah tu kot lah. Baik, alhamdulillah sekali lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan baik-baik saja pada pagi ini. Apapun, bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun tadi, sebentar tadi kita ada masalah teknikal sikit. Dengar lagu pun tak feel kan. Sangkut-sangkut, hilang kejap, timbul, tenggelam, timbul. Tapi alhamdulillah, tengok macam makin baik. Jadi apapun, saya mohon doa daripada sahabat-sahabat semua untuk apa yang kita harapkan ialah perjalanan live kita pada pagi ini berjalan dengan lancar lah, ya, insyaAllah. Tolong bantu saya doakan, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat iman dan Islam yang dibekalkan kepada kita pada hari ini. Kemudian nikmat masa, segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT perlulah kita syukuri sebaik-baiknya. Dan untuk pagi ini kita dapat lagi bersama untuk dalam slot sharing tajuk kita seperti biasa. Kita dah tak jumpa beberapa hari dah tuan-tuan dan puan. Last hari tu hari Jumaat kan. Lepas tu Sabtu cuti dah. Ahad pun cuti. Isnin pun saya offkan live baru-baru ni. Kemudian semalam hari Selasa pun tak ada. Dan hari ni dengan harapan kita dapat bersua kembali
Tiba-tiba tengok internet sangkut pula. Tapi kemudiannya elok dah. Kan? Saya tadi duk fikirlah ni, kalau internet terus menerus begini, memang kita terpaksa off dululah untuk hari ni kan. Jumpa esok lah pula. Tapi Alhamdulillah, atas keizinan Allah, kita dapat untuk sesi mukadimah ni masih okey lagi, dan kita harapkan ianya okey sampai penghujung lah, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, seperti biasa tuan-puan pastikan dalam keadaan yang bersedia pagi ni. Yang memberi salam seperti biasa saya akan jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah, kita berada pada episod 216 untuk sharing tajwid. Dan untuk bacaan semasa kita, tuan-puan boleh tengok di bawah ini. Okey, boleh tengok di bawah ini, dan pastikan berada di tempat selesa. Sediakan mushaf masing-masing, sediakan buku nota masing-masing, insya-Allah. Jadi catatlah perkara-perkara ataupun poin-poin yang penting untuk tuan-puan rujuk untuk akan datang nanti, insya-Allah. Boleh? Lama cuti Ustaz. Terubat rindu pagi. Rindu sharing tajwid. Baik, Alhamdulillah. So hari ni kita dapat teruskan seperti biasa. Baik, jadi bagi memberkati pertemuan kita tuan-tuan dan puan pada pagi ini, jom sama-sama kita dahulukan bacaan pembuka, kemudian kita terus dengan bacaan istighfar, insya-Allah. Sedia semua? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya lupa nak sebut tadi, nak minta jasa baik anda semua tuan-tuan dan puan, tolong bantu saya sharekan dahulu. Kepada yang belum share, tolong tekan butang share, sama-sama kita sebarkan live kita pada pagi ini, pengajian kita pagi ini, insya-Allah. Boleh ke? Dan terima kasih kepada yang sudah share, bantu saya untuk share live ini. Baik, jom tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan bacaan istighfar. Kita mulakan 1 2 mula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
وافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita sebentar tadi. Jadi kita teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini, tuan-tuan dan puan. Seperti yang saya maklum, pada Jumaat tempoh hari kita akan sambung untuk dua ayat hari ini, insya-Allah, ayat 144 daripada wama Muhammadun tu sehinggalah ayat 145 wasanajzish syakirin. Baik. Jadi mungkin tuan-tuan puan ada yang dah siap bedah. Jadi hari ini kita akan semak sama-sama. Kepada yang belum buat ataupun memang tunggu untuk buat sama-sama pada pagi ini, insya-Allah, pastikan bersedia dengan mashaf masing-masing lah. Okey, boleh. Baik, jadi tanpa buang masa, kita teruskan dulu. Tuan-puan boleh tenang-tenang dulu ayat ni, insya-Allah kita nak baca dulu. Boleh tengok dulu sekali imbas. Tengok-tengok dulu kan. Okey, boleh. Panjang hari ni kita nak bedah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau semua dah tengok-tengok dulu, survey ayat dulu kan. Ayat kita nak bedah ni. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan kita. Ready semua? Kita baca sama-sama ya. InsyaAllah, tarik nafas dan dalam. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai bacaan kita untuk 2 ayat. Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah tuan-tuan dan puan macam biasa. So jom kita pergi pada ayat 144 dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma Baik, ma di sini tuan-tuan, ma asli ya. Ma asli. Alif mat sebelumnya baris atas. Mim bersabdu tuan-tuan perempuan. Mim bersabdu wajibul gunnah. WG. Kemudian tanwin bertemu dengan hamzah. Hukumnya izhar halqi. Apa itu izhar? Jelaskan apa? Jelaskan makhraj dan sifat bagi sebutan tanwin. Boleh? Wa ma Muhammadun illa rasul. Baik, kemudian illa kita baca 2 harakat mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Illa rasul. Ra baris atas tebal. Su kita panjangkan 2 harakat mat asli, waw mat sebelumnya baris depan. Illa mat asli, rasul pun mat asli. Ra ni kita tebalkan ya, sebab ra berbaris atas. Illa ra. Rasu. Su 2 harakat. Tanwin bertemu qaf. Apabila tanwin bertemu qaf, maka kita kena dengung kat sinilah, dan hukumnya ikhfa hakiki. Huruf qaf ni huruf tebal kan. Jadi tanwin yang bertemu dengan qaf ni kita nak ikhfa ataupun kita nak dengungkan tu dalam keadaan yang tebal. Rasulun qad kha. Pastikan kita ikhfa tu di sisi huruf qaf. Kita sembunyikan tanwin tu di sisi huruf qaf. Jadi automatik dah akan jadi tebal lah, sebab kita dah ready kan untuk sebut qaf, iaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Okey, untuk huruf qaf ni kita kena angkat pangkal lidah. Rasulun qad khalat. Boleh tak? Okey. Jadi kalau kat sini dia martabatun adna, yang paling rendah sekali, sebab makhrajnya jauh. Tanwin tu ataupun kita kata nun mati lah, nun mati dia jauh dengan makhraj qaf tu. Baik, so sebab tu disebut adna. Baik, untuk dengung tu macam biasa tebal lah, kita sebut tafkhim. Tafkhim tebal. Qad khalat. Baik, huruf dal yang bertanda sukun. Di sini tuan-puan, kita sebut qalqalah sughra. Lantunan yang paling kecil ataupun lemah, dan praktikal dia kita lalu je. Rasulun qad khalat. Boleh? Untuk kha juga kita kena tebalkan. Kha tebal. Kemudian ta yang mati kita kena selesaikan dulu sifat syiddah, iaitu tahan suara. Khalat. Kemudian baru lepaskan nafas. Khalat min qa. Baik. Sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu qaf. Ikhfa hakiki. Sama je hukum dia, dan sama je penerangan dia macam sebelum ni tadi. Yang kat sini tadi kan, tanwin bertemu qaf dengan nun mati bertemu qaf sama sahaja. Dari sudut martabatnya, tebal nipisnya sama sahaja. Rasulun qa min qa. Okey, kat sini. Min qablihi rusul. Baik. Nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki. Tebal qablihi qa qablihi
qablihi. Untuk ba yang bertanda sukun qalqalah sughra, min qablihi ru. Baik, untuk ra yang berbaris hadapan ni semestinya kita tebalkanlah. Okey, tebal. Dan di sini ar-rusul ni alif lam syamsiyah. Ar-rusul ni alif lam syamsiyah. Tuan-tuan puan. Min qablihi rusul. Tu je. Okey. Min qablihi rusul. Afa imma mata. Boleh tak? Afa im. Okey. Tuan-tuan puan, untuk A ni macam biasa satu harakat, fa satu harakat, hamzah ni pun kalau ikutkan dia satu harakat je. Sepatutnya bunyinya afain. Afain. Untuk ya yang saya birukan ni, kita abaikan je ya. Ini huruf ziyadah. Biasa kita jumpa alif kan. Tapi ni huruf ya. Memang huruf ziyadah ni kita akan kenal dia. Akan ada cara kita nak kenal akan ada simbol bulat kecil di atas 3 huruf mat. Alif, waw, ya. Jadi ni contoh untuk ya lah. Biasa kita jumpa yang alif kan. Biasa kita jumpa alif. Waw pun kita pernah jumpa juga sebelum ni. Cuma ya ni pun saya tak pastilah. Sepanjang sharing tajwid pernah jumpa ke tak, saya rasa mungkin ada. Ataupun mungkin ini pertama kali. Tapi apa pun, poinnya ialah huruf ziyadah ni kita nak kenal ada bulat kecil dan di atasnya, dan ia berada di atas huruf sama ada alif, waw ataupun ya. Gitu. Boleh ke? Jadi huruf ziyadah ni kita tahu kan, dia tak ada apa-apa peranan pun pada bacaan, ianya hanya ada pada tulisan sahaja. So terus je lah. Afaim. Nun mati bertemu ta kan? Nun mati bertemu ta pula. Nun mati bertemu mim. Nun mati bertemu mim ni hukumnya apa? IBG. Idgham bi gunnah. Afaimma. Begitu. Kemudian kita memang kena dengunglah, nama pun bi gunnah. Didengungkan dengan kadar 2 harakat. Kat sini idgham bi gunnah kamil. Okey, idgham bi gunnah kamil. Idgham bi gunnah kamil. Afa imma ta'aw qutilan qa. Baik. Ma ta'aw. Ta'aw ni bacaan lin. BL bacaan lin. Qutila, qaf tebal, angkat pangkal lidah. Qutila. Baik. La ni asalnya memang satu harakat lah, bunyi la macam biasa. Macam tuan-puan tengok sekarang. Tapi sebabkan bawah dia ni, kita tengok ada pertemuan nun mati dengan qaf kan. Jadi au quti lanqa. Jadi mata kita ni kena cekap sikit tuan-puan. Maksudnya kalau kita tak tengok bawah, berkemungkinan besar lah ya, kita akan baca la tu dengan bunyi biasa, au qutila. Lepas tu kita sangkut. Jadi kita dah sangkut, confirm lah kita kena ulang balik. Tapi tak ada masalah pun, biasalah kalau tersilap kan. Tapi kalau nak nakkan kelancaran, kita mata kita tu dah standby dah. Saya tak pastilah tuan-puan punya Quran tu macam mana kan. Tuan-puan punya Quran tu kot-kot ujung dia bukan kalimah ni. Sebab ada sebahagian Quran dia tak sama. Tapi saya rasa ni standard punya. Mungkin tuan-puan pun, Quran tuan-puan pun sama juga. Qutila ni di hujung baris ni lah, untuk baris yang ni kan. Baik. Jadi au qutila. Ma ni mak asli lupa nak tulis. Ma ni mak asli. Idgham bi gunnah tadi. Afa imma. Tu, ma mak asli. Ta'au bacaan lin tadi kita dah sebut dah. Qu tebal,
qutilan, nun mati bertemu qaf. Banyak hari ni, 3 contoh dah kita jumpa, kan? Tiga contoh dah kita jumpa. So ini ikhfa hakiki, kena tebal. Kita sembunyikan nun di sisi huruf qaf. Sama ustaz. Okey, sama kan? Jadi itulah, kena tak apa, hati-hati. Mata kita kena laju pergi bawah tu kan. Baik, nun mati bertemu qaf, sembunyikan di sisi huruf qaf. Tebal sama macam tadi, ikhfa dengan keadaan yang tebal, tafkhim. Au qutilan qa, gitu. Qaf baris atas, qa tebal macam biasa. Qalabtum bi, ba yang bertanda sukun ni qalqalah surah. Kita lalu je. Qalabtum, mim mati bertemu ain, izhar syafawi, IZS, izhar syafawi. Au qutilan qalabtum ala tum'a, jelaskan mim tadi, jelaskan makhraj dan sifat. Kemudian ala, la kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Kat sini mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil, MJM, pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Aqabikum, aqa. Baik, untuk ain mati kita selesaikan tawassut. Okey, qa 2 harakat, mak asli. Qa, untuk ain ni tawassut. Ingat lagi tawassut tu apa? Tahan suara yang tidak tertahan dan suara yang tidak terlepas. Ala qa, untuk hamzah pada atas tu bunyi macam biasa di pangkal kerongkong kita. Ala aqabikum, qaf mak asli tebal bikum, kum. Untuk sebutan kum kita kena kemaskan, pastikan bunyinya orang kata apa, penuh disiplin lah. Biasa saya sebut macam tu kan, disiplinkan bunyi dia. Aqabikum, Kum, kum, muncung bibir lah untuk huruf kaf tu. Ya. Baik, kemudian kita boleh berhenti kat sini macam biasa. Ada waqaf jaiz kat sini. Waqaf jaiz ni terpulang lah, tuan-puan nak berhenti ke nak sambung, dua-dua boleh, tak ada masalah. Panjang nafas nak sambung silakan, nak berhenti berhentilah. Kalau saya berhenti je kan. Baik, sama juga yang kat atas ni. Baik, seterusnya wa man yanqa. Banyak kita jumpa ikhfa hakiki hari ni. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah, IBG. Nun mati bertemu qaf, ni dia ikhfa hakiki. Ni dah kali keempat kita jumpa. Baik, so ada 2 hukum yang kita kena dengung. Cuma nama hukum berbeza lah. Wa mai itu idgham, nun mati bertemu ya, idgham kamil. Maaf, banyak. Bukan idgham kamil, idgham naqis. Idgham yang tidak sempurna. Macam mana kita tahu dia tak sempurna? Nun mati bertemu dengan ya, dan ya tu tidak ada simbol sabdu. Kalau ada sabdu menunjukkan kamil, kalau tak ada sabdu naqis, tidak sempurna. Naqis ni maksudnya tidak sempurna. Nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki. Ikhfa, sembunyikan nun mati di sisi huruf qaf. Tebal ke dengung? Kena tebal. Wa man yanqa, wa man yanqalib ala. Ba yang sukun ni tuan-tuan dan puan, kita lantunkan kat sini qalqalah sughra. Qalib ala aqibaihi. Ala, la ma asli, la ma asli. Aqibaihi, huruf ain pada atas macam biasa. Kemudian qi,
Huruf Qaf baris bawah ni kena tebal ya. Walaupun di baris bawah kena tebal juga macam biasa. Aqibaihi. Bai ni mat pula, sorry. Kat sini bacaan lin. Kalau kita berhenti barulah jadi mat lin. Aqibai. Gitu, mat lin Kalau kita tak berhenti, dia akan kekal dengan bacaan je lah. Sebab mat ni kan maksudnya panjang. Jadi kalau dalam keadaan kita tidak berhenti, tak akan ada unsur mat lah. Jelaskan, semua jelaskan tentang ini. Baik. Ala aqibaihi falan yadurra. Hi falan yadurra. Falan. Okey, sebentar internet sangkut tuan-puan. The Jam. Halo, tes 1 2 3.
Okey, setakat ni macam mana tuan-tuan perempuan? Okey tak? Suara saya dengar tak? Dia main cak-cak sikit internet pagi ni. Sekejap lagi dia jadi balik ni. Saya menjangkakan benda ni. Tes, cubaan. Suara okey Ustaz? Sekarang okey. Dia biasalah pagi-pagi ni kan, dia ada time dia tuan-puan. Dia dalam sebulan tu adalah kadang sekali dua kali. Okey, dengar suara. Yang tengah makan Maggi goreng pun ada. Okey, terbaik. Dia main tuk cak. Itulah. Tadi saya perasan saya tengah bercakap-cakap tu, tiba-tiba saya tengok merah kan kat bawah ni. Tu saya diam terus tu. Kalau tidak saya shock sendiri je lagi tadi. Kan? Tuntam. Pada yang dua lain, Ustaz suara hilang, Ustaz suara tak ada, Ustaz. Okey, ni dah okey kot. Nampak macam okey je ni. Okey, baik, jom kita sambung. Sementara tengah okey ni, jom kita sambung boleh. Boleh? Saya teruskan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang sebut wamai itu bukan idgham bi gunnah ke? Betul lah. Kat sini kan. Saya tak perasan apa nama tadi puan tu. Ada yang tanya ni bukan idgham bi gunnah ke? So saya ulang balik. Ya, kat sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama je ya. Ma'al gunnah bi gunnah sama je. Boleh? Sedih nak tinggalkan 2021. Itulah berapa hari je lagi kan. Baik, kita sambung kat sini tadi. Aqibai. Bai ni bacaan lin tuan-tuan perempuan. Bacaan lin. Bacaan yang berunsur lunak. Bacaan yang berunsur lunak. Aqibaihi. Ha baris bawahi macam biasa. Falai. Nun mati bertemu ya. Sekali lagi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah naqis. Tak sempurna Falaiya. Kadar dengung 2 harakat macam biasa. Dan pastikan suara tu sampai ke hidung lah. Itu kata bi gunnah tu. Dan kadar harakatnya samalah macam biasa 2 harakat. Falaiya yadurra. Untuk dad dengan ra ni dua-dua tebal. Dua-dua sekali tebal. Huruf dad muncungkan bibir sebab dia baris depan bukan sebab huruf dad tu memang kena muncung, tapi sebab dia baris depan je. Yadurra ra. Kemudian kalimah Allah pun tebal juga. Kalimah Allah ni tebal sebab ra tu lah. Sebab ra tebal kan. Sebab ra baris atas. Maaf, bukan sebab ra tebal. Sebab ra tu baris atas. Yadurrallaha syai'a. Gitu. Dapat tak? Syai'a. Ya yang bertanda sukun. Kalimah Allah ni kita tebal. Falan yadurrallaha syai'a. Syai bacaan lin. Ma'iwad. M-I. Mad. Iwad. Jadi iwad ni maksudnya ganti ataupun tukar daripada bunyi tanwin kepada mad 2 harakat. Syai'an jadi syai'a. Itu sahaja. Dapat tak?
Baik, kemudian kalau kita berhenti bunyinya mak iwat lah. Kalau kita sambung dah akan jadi apa dia? Idgham bi gunnah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Kalau sambung ya, idgham bi gunnah. Tapi kalau berhenti kekalah mak iwat macam kita sebut tadi. Seterusnya wa sayajzillahu syakirin. Wa sayajzi. Baik, untuk huruf jim yang sukun kita sebut qalqalah sughra. Kita lalu je. Wa sayajzi, wa sayajzi, wa sayajzillah. Huruf zai tak perlu keluarkan hujung lidah, duduk dalam je. Di belakang hujung lidah, di belakang gigi sebelah bawah. Wa sayajzillahu syakirin. Zillah. Kalimah Allah ni kita nipiskan je. Sebab sebelum kalimah Allah baris bawah kan pada zai tu. Zillahu kalimah asyakirin. Alif lam syamsiyah. Kemudian sya ni sendiri kita panjangkan 2 harakat. Mat asli. Ada alif mat kecil kan kat sini. Wasayajzillahu syakirin. Kirin. Ri ni ma'arid lisukun. M-A-L. Kita berhenti pada nun dan sebelum nun terdapat mat asli. M-A-L. Ma'arid lisukun. Habis ayat 114. 114. 144. Kita teruskan satu ayat lagi insya-Allah. Wa ma ka ma asli, ka ma asli. Dua-dua ni ma asli. Alif mat sebelum baris atas ya. Wa ma kana li nafsin, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, IZH. Izhar ni maksudnya jelaskan makhraj dan sifat pada tanwin tu. Li nafsin anta. Nun mati bertemu ta. Tadi kita banyak jumpa nun mati ataupun tanwin bertemu dengan qaf kan. Tebal je semua. Cuma yang kat sini kena nipis. Sebab apa? Dia jumpa dengan huruf ta. Hukum sama, ikhfa hakiki, tapi kena nipis. Kena nipis. Sebab apa nipis? Sebab huruf ta ni adalah huruf nipis. Huruf istifal. Boleh, tuan-tuan dan puan. Antamuta. Tamuta. Mu ni mak asli. Ta illa. Illa mak asli. Biiznillahi. Huruf ba baris bawah. Bi. Hamzah baris bawah. I. Matikan zal ni, keluarkan hujung lidah. Biiz. Biizni. Biiz. Untuk zal ni dia ada sifat rakhawah, tuan-tuan perempuan. Jadi pastikan suara kita terus mengalir. Biiznillah. Dapat tak? Biiznillah. Biiznillah. Illa biiznillah. Begitu. Baik, kemudian nillah. Kalimah Allah ni sebelumnya baris bawah kan. Jadi automatik kalimah Allah jadi nipis lah. Biiznillah. Dia takkan jadi tebal. Biiznillahi. Nillah. Okay, biasa je, steady je. Illa biiznillahi kitabam. Kita masli. Bam idgham bi gunnah IBG. Tuan-tuan puan. IBG. Idgham bi gunnah kamil. Tanwin bertemu mim. Dan mim tu bersabdu kan. So kamil lah. Kena dengung. Yang sempurna kadar 2 harakat. Kitabam muajjala. La ma'iwat. MA nah. Muajjala. Kitabam muajjala.
ajjala. Baik, kemudian kalau kita berhenti, boleh je berhenti, tak ada masalah. Sebab ada waqaf kat sini kan. Ada waqaf, kita sebut waqaf ula. Kalau berhenti tu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau kita nak sambung, tak ada masalah. Terpulang Baik, kita teruskan lagi. Wa mai, nun mati bertemu ya. Sekali lagi idgham bi gunnah, IBG. Cuma kat sini dia naqis, tak sempurna. Wa mai. Okey, kadar sama je, dua harakat. Okey, dua harakat je lebih kurang. Wa mai yurid sawa. Yurid sawa. Baik, untuk dal bertanda sukun. Dal sukun ni qalqalah sughra lah, macam biasa. Tuan-tuan perempuan pun dah jelaskan, kita jumpa dah tadi. Lalu je. Wa man yurid thawabad dunyanu. Thawabad dunyanu tihi minha. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Boleh. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ. Baik, kita tengok. Wa ma'asli. Untuk sa ni kena keluarkan hujung lidah sikit je. Thawabaddu. Okey, kat sini alif lam syamsiah kan? Semua tahu ni. Baddu. Okey. Kemudian nun sukun. Nun yang ada tanda sukun ni sepatutnya kita jelaslah. Cuma yang nampak macam tak kena ni sebab dia jumpa dengan ya. Ya ni huruf idgham bi gunnah kan. Jadi tuan-tuan puan, kat sini kita sebut sebagai apa? Kalimah apa? Izhar mutlaq. Semua dah jelas kan? Kita pernah jumpa dah sebelum ni. Kita sebut izhar mutlaq. Kenapa izhar mutlaq? Nampak tak? Sekejap saya tulis balik. Izhar mutlak. Sepatutnya nun mati bertemu ya, dia akan jadi idgham bi gunnah. Tapi kalau keadaan sekarang ni dia tak jadi idgham, tuan-tuan puan. Okey, dia jadi izhar. Sebab pertemuan berlaku dalam satu kalimah. Tu je. Sebab kalau kita nak tahu lanjut lagi, untuk idgham bi gunnah, dia akan berlaku dalam dua kalimah. Faham tak? Pertemuan tu berada dalam dua kalimah. Contoh macam ni tadi kan. Ni kan idgham bi gunnah. Kitabah. Kitaban ni satu perkataan. Muajjalah satu perkataan. Nampak tak? Pertemuan tanwin dengan mim ni dalam dua perkataan. Itu syarat nak jadi idgham bi gunnah. Tapi kalau ni dia dalam satu perkataan, jumpa dalam satu perkataan, dia takkan jadi idgham, tak cukup syarat. Jadi sebab tu kat sini disebut sebagai izhar mutlaq. Dan antara tujuan lainnya ialah untuk mengelakkan daripada kesamaran pada maksud perkataan tersebut. Takkan kita sebut ad-dunya. Dunia ni maksudnya dunia lah. Dunia. Kan, dunia. Tapi bila sebut dunia, jadi ada kesamaran kat situ. Dia akan menyebabkan hilang makna asli dia. Sebab itulah disebut sebagai izhar mutlaq, yang mana memang disepakati oleh semua qurra. Rasanya tak ada kat sini yang baca dengung. Memang semua baca izhar. Sebab tu disebut mutlak. Okey. Mutlak ni benda yang tetap secara mutlak. Tak boleh diubah.
Okey, benda yang mutlak. Macam kita nak semayang, tu perkara mutlak lah tu. Kalau kita nak semayang, syarat dia kena ambil uduk. Benda tu mutlak, tak boleh diubah-ubah dah. Okey, itu maksud mutlak. Benda yang mutlak. nak sebut definisi dia kan. Mungkin ada siapa-siapa sahabat-sahabat yang boleh bantu lagi untuk bagi definisi tepat dia kan. Kalau dalam kamus ada lah kot, kalau kita tengok Google kan. Maksud mutlak. Benda yang tak boleh diubah. Itu cara faham kita lah kat sini. Datanglah kaedah apa pun dia tak boleh. Dia sebab dia dah mutlak dah macam tu. Itu. Kekal abadi. Ya, betul juga tu. Okey. Baik, selesai. Izhar mutlaq. Thawabad dunya nu'tihi. Okay, kita sambung Untuk ya ni mat asli. Dunya ya mat asli. Boleh? Yang sebenar-benarnya. Kalau sebenar ni hakiki. Haqqan, benar, sebenar-benarnya. Mutlak ni sekejap saya bantu tuan-tuan perempuan Saya cuba tengok dalam kamus Arab. Kok membantu ke? Nak tahu definisi tepat dia kan? Sebab saya pun tak pasti kalau dia ada term yang lebih tepat untuk kita faham terus. Sekejap Mutlaq. Dia kalau eja dia mim ta. Kalau tengok dalam kamus pun tuan-puan, mutlak ni dia mim ta. Mim ta mutlaq. Kalau bahasa Melayu dah tahu apa? Ni saya tengok kamus lah. Mutlak juga. Cuma dia eja bahasa Melayu je. M-U-T-L-A-K. Mutlak. Ataupun saya tengok dia ada banyak ni. Dia sebut satu perkataan ni, sempurna. Okey. Kain kapan. Risau nama tu. Maksud mutlak ialah sepakat ulama qara baca secara izhar. Ya. Kalau izhar riwayat, sebahagian riwayat je, betul. Izhar riwayat dalam surah Yasin dengan Nun tu kan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian satu lagi Nun wal qalami wa ma yasturun. Yasturun kan. Itu izhar riwayat. Kita sebut izhar riwayat. Banyak izhar ni tuan-puan. Okey, basic selalu kita dengar izhar halqi kan. Izhar halqi, izhar syafawi. Kemudian lanjut sikit kita dengar izhar mutlak ni. Okey. Dan ada lagi disebut izhar riwayat. Maknanya untuk setengah riwayat je yang baca dengan izhar. Begitu. Boleh? Mutlak suci. Itu sesuai dalam definisi air. Air mutlak kan. Baik. Kita teruskan ya, tuan-tuan perempuan. So mutlak ni tetap lah, benda yang tak boleh diubah dah. Macam tadi saya sebut, kita nak semayang kena ambil uduk dulu, betul tak? Baru berlaku sah solat tu. Boleh faham ni? Baru berlaku sah solat tu. Kalau tidak, tak jadi. Alamak, sangkut pula. Halo. Test 1, 2, 3. Dah okey dah. Tadi hilang sekejap. Tadi macam sangkut sikit. Okey, semua clear ke tuan-tuan perempuan? Berkaitan dengan maksud mutlak ni tadi. Baik, kita teruskan. Dunya nu'tihi ya ma asli. Ya ma asli. Okey.
nu'tihi. Untuk hamzah ni tuan-puan, bila kita sukunkan dia, pastikan sifat syiddah tu diselesaikan dengan baik lah Nu'tihi. Syiddah ni tertahan suara. Nu'tihi. Nu'tihi minha. Nu'tihi minha. Tihi. Hi ni maksilah qasirah. Ataupun nama lain maksilah sughra tuan-tuan puan. Maksilah qasirah. Itu biasa nama yang tuan-puan sebut kot. Saya pun biasa sebut tu je. Cuma nama lain dia maksilah sughra. Maksilah sughra. Okey. Dia stuck sikit lah tuan-puan kita punya live pagi ni. Sebab tu tuan-puan tengok kadang sekejap hilang, sekejap okey, sekejap sangkut. Sabar je lah ya. Kita nak habis dah ni insyaAllah. Nun mati bertemu ha, izhar halqi. Izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan nun mati itu sendiri. Jelaskan makhraj dan sifat bagi nun. Minha, ha mad asli. Kemudian kalau kita berhenti pun mad asli juga tuan-puan. Nu'tihi minha. Contoh kita berhenti. Okey. Nu'tihi minha. Kalau kita sambung, misal kata nu'tihi minha wa man yu. Gitu. Kenapa ustaz pagi ni? Biasa tak pernah pun. Itulah, saya pun tak boleh nak jawab soalan tu. Kenapa dia jadi macam ni? Anggap dia ujian je lah. Okay. Internet merajuk. Lama tak guna. Baik. Wa mainun mati bertemu ya ni idgham bi gunnah naqis. Idgham bi gunnah naqis. Wa mai. Pastikan bunyi hidung tu wujud jangan kosong. Wa mai. Wa mai. Bagi bunyi ke hidung. Wa mai yurid. Baik, nun mati bertemu ya, selesai. Kemudian dal yang bertanda sukun ni qalqalah sughra, lantunan yang kecil sahaja. Wa mai yurid thawabal. Wa ma asli. Wa alif mat sebelumnya pada atas. Bal alif lam qamariyah ALQ. Mat badal MB. Okey, huruf alif mat sebelumnya hamzah. Alif mat sebelumnya hamzah, mat badal. Thawabal akhirah. Dua harakat tadi mat badal dapat alif mat sebelumnya hamzah. Alif mat didahului, huruf mat didahului dengan hamzah di awal kalimah kita sebut mat badal. Kha baris bawah khi. Kha baris bawah khi. Dan tebal ke tidak? Tebal. Huruf isti'la ni bila-bila waktu pun dia tetap tebal. Dari atas ke, bawah ke, depan ke, mati ke, tanwin ke, kan tetap tebal. Ra baris atas pun tebal. Nu'tihi. Nu hamzah ni kita matikan dia, kekalkan sifat syiddah, tahan suara. Nu'tihi. Tihi maksilah qasirah, MSQ. Maksilah qasirah ataupun maksilah sughra, sama je. Kadar dua harakat ketika sambung tu panggil silah tu. Waktu sambung je jadi dua harakat. Okey, seterusnya wasanajzi syakirin. Tadi sangkut jap. Saya diam dulu, ni sambung balik. Dah okey ni.
وسنجزي الشاكرين وسنج. Baik, ini qalqalah sughra. وسنجزي الشاكرين وسنجزي sya ma asli. Ni alif lam syamsiah tau. Qalqalah sughra, lemah je, layankan bunyi dia. وسنجزي الشاكرين Dapat tak? Mak asli tu ada alif mat kecil kat sini. Okay. Saya kalau tengah sangkut tu saya diam sekejap biarlah dia sangkut dulu. Lepas tu dia okey sendiri ni. Baik, alif lam syamsiyah. Wasanajzi syakirin. Alright. Nak habis dah tuan-puan. Rin ma'arili sukun. M-A-L. Wasanajzi syakirin. Wasanajzi syakirin. Boleh. Ma'aril sukun kadarnya 246. Alhamdulillah. Jenuh hari ni internet. Dia tak stable. Adalah tu. Tengah selenggara ke ataupun memang pagi ni sibuk sikit ke kita punya line ni. Biasalah tu, tuan-tuan. Dia macam potong sikit lah kan. Kita punya perjalanan live ni dia macam potong sikit. Bila sangkut ni dia macam potong lah. Potong mood. Macam-macam lah dia potong. Tuan-puan pun tengah dengar tiba-tiba hilang pula kan. AstraZeneca. Itulah. Kena pergi cucuk vaksin dulu ni. Mungkin ada lah benda ni. Dari awal sangkut, betul? Baik tuan-tuan puan. Memang hari ni betul-betul sangkut ni. Selalu kalau sangkut kejap-kejap je. Ini betul-betul dia bagi tu. Baik, tak apa, kita cuba je insyaAllah. Baik tuan-tuan puan, sambil-sambil tu kita dah habis dah bedah. So untuk esok nanti insyaAllah kita habiskan je. Esok boleh sambung ayat ni Esok sambung ayat 146, 47, 48. 146, 147, 148. Boleh? Esok hari Khamis kan. Esok kita akan sambung 3 ayat ni insyaAllah. So boleh buat siap-siap lah. Ustaz nak tanya boleh? Silakan. Apa tu? Puan Zurina. Budak cuti sekolah main game. Hari sangkut sedunia. Siapa tulis tadi Puan Muaini. Okey, hari sangkut sedunia. Betul juga tu ya. Mungkin lah. Tak pun ni nak dekat Christmas dah ni. Mungkin Santa Claus tengah terbang-terbang, terlanggar kabel-kabel internet tu, putih ke gamak. Tak ada, gurau-gurau. Okey, Puan Zurina tadi nak tanya apa? Ada soalan daripada sahabat kita insyaAllah. Macam mana nak bunyi kalau ta tu mati? Sebelahnya ada kaf ta mati juga.
Okey. Tuan-tuan dan puan, dia betul-betul sangkut ni. Memang kacau habis ni. Saya pun, tapi saya cubalah jawab soalan puan tadi Puan Zurina. Okey, macam mana kalau ta mati selepasnya ada akhrajat. Ejaan dia macam tu ke? Macam ni ke? Betul ke Puan Zurina? Perkataan tu Saya pun tak ingat ada ke perkataan ni. Kalimah ni nak baca macam mana ya? Okey, jadi ta ni sukun asli. Kaf sukun arid. Arid ni maksudnya mendatang Baik, jadi sebenarnya akhrajatka. Kalau kita sebut begini tak ada masalah lah, betul tak? Kalau kaf tu beri atas, akhrajatka. 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 Senang nak sebut. Tapi ceritanya sekarang, kalau kita berhenti pada kaf, simbol baris atas ni dia tak pakai lah. Dia akan jadi sukun arid, sukun mendatang. Sukun mendatang. Sebabkan kita nak berhenti kan. Jadi nak tak nak kena selesaikan dua ni. Matikan ta, matikan kaf. Okay. So point dia, ta tu dah hams. Kaf tu pun nak dihamskan. Cuma macam mana kegayanya tu. Macam biasalah. Akhrajat. Okay. Akhrajat. Akhrajat. Tu. Kalau kita buat pelan-pelan. Tapi janganlah akhrajat teka. Akhrajat teka. Itu lain tu. Akhrajat. Akhrajat. Ada ke kita berhenti kat sini? Ayat kat mana? Surah mana? Boleh bagi tahu tak? Tapi kalau ceritanya kalau nak berhenti kan, itulah bunyi dia. Boleh? Pendaftaran Puan Nora, pendaftaran seminar izin ngaji tu ada lagi ke? Ada lagi hari ni last untuk early bird. Tapi untuk esok early bird, untuk esok masih lagi buka pendaftaran. Pendaftaran early bird yang cepat, yang terawal tu sampai hari ni je untuk seminar. Sekejap lagi saya cerita sikit. Bukan ayat yang ni keluar tajuk Ustaz. Tak, maksud saya ada ke kalimah ni dalam Quran yang kita berhenti kat sini. Takut tak sesuai je berhenti kat sini. Faham tak maksud saya? Sepatutnya kena berhenti satu perkataan selepas dia ke sepatutnya. Tapi okey lah. Nak tanya kaedah berhenti ni kan, itulah bunyi dia saya sebut tadi tu. Selesaikan semua sifat dia. Akhrajat. Boleh? Ya. Sebab kalau ni macam sebab takut susah nak wakaf kat sini. Melainkan kalau kita dah tak cukup nafas kan, kita berhentilah. Sebab sepanjang itulah takut saya yang tak perasan kan. Mungkin ada lah. Mungkin ada. Maksud saya mungkin ada tu, mungkin ada part yang memang kita wakaf kat sini. Yang kita wakaf kat sini. Faham kan maksud saya? Maksudnya kalau berhenti pun tak sesuai kat sini, kena sesuai. Maksudnya kena tengok dulu ayat dia lah. Tapi tak apalah. Apapun soalan ni dah terjawab kot dah.
InsyaAllah. Itu sahaja. Surah Muhammad. Okey, baik. Kalau boleh bagi ayat tu sekali kan. Ayat berapa? Dia kena wakaf kat situ. Oh, ya ke? Okey, okey. Baik, baik. So, saya rasa tak ada apa dah. Okay, selesai. Ada soalan lagi? Ustaz nak tanya tentang huruf zal, adakah kena keluar hujung lidah dalam semua keadaan? Contoh baris depan bertemu lam yang mati. Betul, makhraj. Bila sebut tentang makhraj, maknanya dia akan kekal. Okey, dia akan kekal. Ayat berapa tak reti nombor Arab Ustaz? Oh lama, ya ke? Okey, okey, tak apa, tak apa. Nanti saya tengok. Boleh nah yang bertanya tadi? Puan Zurina. Puan Zurina. Ustaz dah jawab ke? Internet saya diam lagi. Saya dah jawab dah tadi soalan tu. Okey, tak apa, tak apa. Jadi apa pun soalan sahabat kita tadi, dia tanya huruf zal kan kena keluarkan sedikit hujung lidah. Huruf zal nak kena keluarkan ke kalau dia berbaris depan? Jadi jawapan dia tak kisahlah dia jumpa siapa pun. Huruf zal ni nak tak nak macam mana keadaan pun, ketika berbaris ke, ketika dia sukun ke, tanwin ke, ianya tetap dengan makhraj dia, iaitu dikeluarkan sedikit hujung lidah. Boleh? Boleh? Okey, faham. Baik, Alhamdulillah. So, itu sahaja. Sebelum kita teruskan bacaan, saya nak war-warkan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan kita punya seminar. InsyaAllah, saya rasa semua dah maklum kot. Pada bulan Januari nanti, insyaAllah kita akan ada seminar Easy Tajwid. Seminar Easy Tajwid pembuka untuk Januari 2022 nanti, insyaAllah. Seminar ni akan berlangsung pada 1 dan 8 Januari tahun 2022. Baik, so ada dua tarikh tuan-puan. Dua tarikh, 1 dan 8. Maknanya dua kali pertemuan. Daripada jam 8.30 pagi. Okey, kemudian kita akan ada rehat lah waktu tengah hari tu. Kita akan straight sampai jam 5 petang, insyaAllah. 8.30 pagi hingga 5 petang. Seminar Easy Tajwid ni memang lama sebab banyak topik yang kita nak kupas. Banyak sangat. Banyak. Ianya berkaitan dengan tentang simbol-simbol Quran lah. Siapa yang ada join webinar baru-baru ni, 9 hari bulan tak silap saya, hari Khamis malam tu kan, yang kita buat tu, kita ada kongsi sebahagian yang ada dalam modul ini, iaitu berkaitan dengan Dhabtul Quran, tanda-tanda yang para ulama sediakan pada kita, sebagai pemudah cara lah, dengan adanya pemahaman pada simbol Quran tu. So dalam seminar Easy Tajwid ni, insyaAllah, yang akan dikendalikan oleh saya sendiri, saya akan sharekan beberapa poin penting pada tuan-tuan dan puan, khususnya berkaitan dengan macam mana kita nak kenal bacaan yang ada unsur dengung. Kemudian macam mana kita nak tahu bacaan yang tidak perlu unsur dengung, melalui simbol sahaja. Kita tak menggunakan term istilah-istilah hukum, nama-nama hukum tu kita tak guna. Kita akan lihat pada simbol semata-mata. Kemudian kita akan masuk bab mat, bab panjang pendek, melalui simbol juga. Okey, melalui simbol juga. Kemudian kita akan membincangkan tentang hamzah wasal. Tentang hamzah wasal. Macam mana hamzah wasal ini berfungsi.
Adakah semuanya melalui kaedah melihat huruf ketiga dan sebagainya? Dan adakah semua terikat dengan kaedah ataupun ada yang terkecuali? Ya, sememangnya ada yang terkecuali dan insyaAllah akan dikupaskan dalam seminar ini nanti. Kemudian yang seterusnya kita ada juga membincangkan tentang tanda-tanda wakaf. Ini simple lah. Kalau kata dalam banyak-banyak ni, tanda wakaf ni yang paling senang lah saya boleh katakan. Kemudian kita akan bincang tentang huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni dia yang pembuka surah lah, ataupun kita sebut huruf-huruf tahajji kan. Biasanya kita sebut huruf muqata'ah. Tuan-puan lebih familiar dengan istilah muqata'ah ni, yang bacaan alif lam mim, alif lam ra, yasin. Macam mana cara nak baca dengan baik, dengan betul. Jadi mungkin selama ni adalah beberapa kesilapan yang kita buat tak sedar kan. Contohnya ada part-part yang patutnya dengung tapi kita tak dengung kan. Tambah pula kita mungkin tak pernah bertalaki dan sebagainya. Jadi kita pun mungkin cuba-cuba sahaja. Jadi mudah-mudahan mungkin dalam seminar ni nanti membantu tuan-puan untuk kita faham cara untuk membaca huruf-huruf muqata'ah dengan betul. So itu yang saya boleh kata agak menarik lah, poin-poin yang menarik. Dan yang last kali, yang paling menarik lah, kita akan membincangkan tentang bacaan gharib ataupun bacaan khusus yang ada dalam qiraat kita. Bacaan-bacaan khusus yang ada dalam qiraat kita. Maknanya kalau qiraat kita ni apa bacaan yang perlu kita titik beratkan? Okey, apa yang perlu kita titik beratkan? Contohnya bacaan ishmam. Baru ni kita bincang pasal ishmam kan. Bacaan imalah dalam webinar sebelum ni, yang percuma sebelum ni. So nanti ada sambungan dia lagi. Ada bacaan naqal, bacaan ishmam, bacaan raum. Kemudian ada bacaan tashil. Okey. Kemudian adalah beberapa lagi perkara-perkara yang penting untuk kita tengok nanti, insya-Allah, dalam seminar ni. Kemudian mungkin ada juga yang tertanya-tanya, Ustaz, macam mana yang nak kena tambah nun kecil kan? Tu biasa orang sebut tu. Macam mana nak sebut nun kecil tu? Jadi dalam seminar ni pun akan kita bahaskan juga, insya-Allah, macam mana nak tahu waktu bila nak tambah nun kecil dan sebagainya tu. Kan, kadang-kadang kita ngaji-ngaji, tiba-tiba orang kata, kena tambah nun dekat situ. Kemudian kita sendiri, yelah, bila dah orang tegur, kita baca je lah. Tapi mungkin sampai saat ini kita tak tahu kenapa ada nun kat situ. Jadi, insyaAllah, ia akan dikupaskan dalam seminar ini nanti pada 1 dan 8 Januari 2022. Baik, so saya ulang pertemuan 2 kali. Daripada jam 8 pagi, 8.30 hingga jam 5 petang. Kita ada break lah untuk rehat, solat, makan apa semua. Cuma ini antara seminar, dalam banyak-banyak seminar inilah yang paling, kita boleh kata lama lah, paling lama. Sebab modul saja pun muka suratnya tak silap saya 100 lebih juga. 100 lebih. Tolak-tolak sikit, ada macam intro-intro muka-muka depan tu, adalah puluh-puluh gitu. Hampir ke 100 muka surat lah. Jadi untuk seminar ini kita tak ada modul fizikal sebab modul sekarang ni kita dah tak ada. Nanti kita nak produce lain. So sekarang ni kita punya seminar yang ini kita akan bagi melalui file PDF sahaja. File PDF sahaja. Jadi tuan-puan boleh print out sendirilah. Senang, nanti conteng-conteng dalam tu sahaja. Dan ulangan sepastinya ada, jangan bimbang. Ulangan sepastinya ada, jangan risaulah. Kepada mereka yang daftar tapi tiba-tiba tarikh tu nanti tak boleh nak attend kan, tak boleh nak datang sebab ada hal lah, kenduri lah dan sebagainya. So insyaAllah kita ada ulangan macam biasa, jangan risau. Kemudian untuk yuran pula, harganya RM88. Yuran RM88. Saya ulang sekali lagi, yurannya RM88. Itu semualah untuk kita dapatkan akses dan sebagainya. Okey lah kan, dengan yuran RM88 tu sekali bayar je, bukannya komitmen bulan-bulan. Sekali bayar tu untuk seminar yang bertarikh 1 dan 8 Januari, 8.30 pagi hingga 5 petang, insyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan? Dapat tak ni?
So tuan-tuan puan-puan akan bersama saya lah, dan moderator kita Encik Ifan seperti biasa. InsyaAllah. Ini kira kalau tuan-puan kata, ui lama ni Ustaz. Tidak, nak dapatkan hasil kefahaman ni pun sebenarnya bukan dalam tempoh 2 hari sebenarnya, kan. Ini dalam tempoh 2 hari pertemuan ni kita compactkan dia. Kita habis bagi serikan ringkas habis. Kita cuba untuk bagi kefahaman kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah, siapa yang tinggi semangat belajarnya, pada saya untuk masa ni dia bukan masalah besar lah. Betul tak? Setuju tak? Masalah masa ni bukan alasan lah. Jadi siapa yang betul-betul berminat, insyaAllah tuan-puan boleh buat pendaftaran. Pendaftaran kita dah mula daripada hari Isnin dah. Hari Isnin baru ni, Isnin, Selasa, Rabu. Jadi untuk pendaftaran early bird, kita memang mula daripada Isnin hari tu dan akan berakhir pada hari ini. Hari ini tuan-puan, untuk early bird. Early bird ni yang terawal lah. Untuk yang terawal. So yang terawal ni tuan-puan akan ada satu bonus lah. Ada satu bonus. Siapa yang daftar sehingga hari ni, maksudnya hari ni, kalau daftar esok tak dapat bonus ni. So apa bonus dia? Bonusnya ialah tuan-puan akan bersama saya lagi. Lepas daripada seminar tu, kita akan ada satu slot khas, okay, yang disebut saya lupa nama tajuk dia, tapi slot tu ialah dia lebih kepada Q&A, soal jawab. Sebab dalam seminar nanti mungkin ada part-part yang saya tak boleh nak fokus pada soalan, kan. Mungkin banyak soalan yang diajukan, ataupun mungkin tuan-puan pun nak tanya time tu tak terdetik lagi dan sebagainya. So kita akan adakan satu pertemuan khas, okey. Kita akan adakan satu pertemuan khas, pertemuan khusus untuk kita Q&A balik. Kita nak refresh balik tajuk-tajuk yang kita dah belajar tu, keseluruhan tu. Kemudian kalau ada soalan-soalan yang tuan-puan nak tanya, maka di situlah tempatnya. Di situlah tempatnya nanti. Saya tak ingat nama dia, nama slot tu. Dan slot tu akan berlaku ataupun berlangsung selepas daripada seminar ni nanti. Tuan-puan akan bersama saya. Diskusi santai, easy tajwid. Diskusi, betul-betul. Saya lupa dah. Saya yang bagi nama tu. Tapi sebab banyak nama kan, dah terlupa dah. Diskusi easy tajwid. Kita akan adakan satu slot diskusi easy tajwid. Maknanya ia akan berlangsung selepas daripada seminar ni. Apa yang ada dalam diskusi easy tajwid tu melalui Zoom juga, cuma kita lebih kepada soal jawab. Diskusi, perbincangan, gitu. Okey. Itu sahaja. Boleh ke tuan-tuan puan? DSUH diskusi santai Ustaz Hadi. Oh, ni slotnya. Terima kasih Encik Elmi. Diskusi santai. Boleh ke? Tapi yang dapat bersama untuk diskusi santai ni, diskusi santai ni hanya kepada mereka yang daftar early bird lah, daripada hari Isnin itu sampailah hari ni. Jadi kalau tuan-puan nak dapat bonus ni, InsyaAllah lah, dia lebih kepada usaha lah tuan-puan. Dia lebih kepada usaha kita. Sebab kalau kita open je, nanti jadi ramai sangat, kan, untuk diskusi tu nanti. So kalau kita nak ambil manfaat ni, peluang ni, InsyaAllah tuan-puan pun cuba ambil manfaat ni. Kalau boleh daftar seawal yang mungkin. Dan hari ni hari terakhir untuk daftar early bird bagi seminar easy tajwid. Esok tak boleh daftar ke Ustaz? Boleh lagi. Cuma tak dapat lah slot yang saya sebut tadi tu. Dapat join seminar je, cuma slot diskusi santai tu tak dapat. Gitulah. Boleh ni lebih kepada nak tengok macam mana komitmen kita lah. Itu je. Boleh ke? Clear ke semua? So itu sahaja. Siapa yang berminat boleh tekan yuran RM88 tuan-puan. InsyaAllah saya harap ianya berbaloi lah dengan pertemuan kita 2 hari, daripada pagi hingga petang. InsyaAllah rakaman disediakan, jangan bimbang. So siapa yang nak join, siapa yang nak daftar, tekan sahaja link yang disediakan di bawah. Ingat hari ni adalah hari terakhir untuk early bird, yang mana dia punya kelebihan daftar early bird ni untuk hari ni ialah kita dapat turut serta dalam diskusi santai tadi, insyaAllah. Boleh
tuan-tuan dan puan. So boleh tengok di ruangan pin komen tu. Di ruangan komen tu boleh tengok. Boleh daftar terus ke website kami ataupun tuan-puan boleh berhubung dengan tim kami untuk dibantulah. Boleh tuan-tuan dan puan. InsyaAllah silakan tekan link jika anda berminat untuk bersama saya dalam seminar Easy Tajwid pada Januari 2022, insyaAllah. Terima kasih sudi mendengar. Untuk iklan ni nampak macam okey, tak ada sangkut pula internet kan. Okey, so itu sahaja. Kalau ada apa pertanyaan boleh terus berhubung dengan tim kami lah. InsyaAllah mereka akan bantu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita akhiri live kita, jom kita baca dulu sama-sama. Tak baca lagi kan? Okey, boleh daftar kepada sahabat-sahabat yang untuk masterclass yang batch kedua ni, tak perlu pendaftaran lah tak perlu pendaftaran. Untuk batch yang untuk batch masterclass yang latest punya, yang terkini, tak perlu daftar. Hanya tunggu sahaja kita punya makluman, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan. Sedia semua? Kita mula daripada ayat 144 Kita tarik nafas. Sedia? Kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita pada pagi ini. Suara saya nak serak-serak ni. Okey, baiklah. Jadi insyaAllah kita akan tangguhkan dulu dengan bacaan doa tilawah, tuan-tuan dan puan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. So, terima kasih saya ucapkan buat semua. Kita jumpa esok pagi insya-Allah. Ya. Kita jumpa pada esok pagi, dan itu saja untuk pendaftaran seminar Izz Tajwid. Tuan-puan boleh lakukan hari ini, last untuk early bird. Pendaftaran masih lagi kita open sebenarnya. Cuma untuk early bird berakhir pada hari inilah, Rabu 15 Disember 2021 insya-Allah. Baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan daripada saya. Alhamdulillah, apapun bersyukur sebab kita dapat habiskan pengajian kita walaupun sangkut-sangkut juga tadi. Banyak jugalah. Orang banyak kali jugalah sangkutnya tadi. Apapun kita dapat juga habiskan. Alhamdulillah. So, saya rasa itu sahaja. Teruskan untuk mendaftar tuan-tuan dan puan. Kita jumpa esok pagi insya-Allah pada jam 8.30 seperti biasa. Doakan agar internet
lebih baik, makin baiklah makin pulih insya-Allah. So itu saja, kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okay, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kekurangan saya sendiri, kesilapan saya sendiri. So mohon ampun dan maaf. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, dan sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang kepada kita untuk bersama dalam majlis ilmu pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi, jom sama-sama. Pagi-pagi selalu intro kita mulakan dengan istighfar kan. Jadi sebenarnya itu adalah lagu tuan-puan. Ada lagu. Qasidah lah, ada qasidah. So saya nak perdengarkan kepada tuan-puan untuk yang full version punya, untuk full version, versi yang full, yang ada sambungan dia lagi. Selalu kita ambil yang tentang istighfar je, sebenarnya ada lagi sambungan dia tu. Jadi jom sama-sama kita hayati dulu. Saya nak tuan-puan kita sama-sama hayati lirik bagi qasidah ini, insya-Allah. Jom saya undur diri dahulu. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan
صالحا